Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Adik-beradik di rumah, adik-beradik semua yang ada melihat slide ini. Okey. Oleh kerana kita di rumah mesti baca buku, sambil belajar, sambil tengok ceramah kesihatan pendidikan ya, untuk kepentingan kita hingga kita dewasa. Satu, ceramah ini kait rapat dengan kesihatan rawatan gigi. Okey. Ceramah tajuk kali ini ialah jenis-jenis rawatan yang diberi oleh nurse atau doktor gigi. Okey. Okay. Jenis-jenis rawatan pendidikan. Apakah jenis-jenis rawatan yang kita selalu beri kepada kamu? Kamu tahu tak? Yang selalu nurse beri adalah jenis tampalan gigi, cabutan, cuci gigi. Okey. Kandungan rawatan klinikal ialah tampalan gigi, persegeleran, rawatan ortodontik, rawatan endodontik, cabutan gigi. Okey. Kita mula belajar tampalan gigi. Kenapa nurse perlu tampal gigi kamu jika gigi kamu rosak? Untuk mengembalikan fungsi gigi dan mencegah penyakit pergigian yang lebih progresif. Maksud sini, kalau gigi kamu rosak sedikit, tak teruk, boleh tampak dicek. Pas periksa gigi, kalau tak ada COVID, nurse akan cek gigi kamu. Cek kalau ada rosak sedikit, cepat buat tampalan. Untuk mengembalikan fungsi gigi dan mencegah penyakit pergigian yang lebih teruk. Dan mencuci kotoran di lubang gigi sebelum buat tampalan gigi. Guna enjin. Bunyi ke enjin tu. Kalau nurse buat tak betul, dimasuk air, ditampal semasa tampal gigi, tampalan tu tak tahan. Sebab tu nurse memang buat yang terbaik untuk kamu supaya gigi itu lepas ditampal, terus sekali gigi kekal, sampai kamu kerja, gigi itu masih ada. Okey? Sebab tu mesti ditampal dari sekolah rendah. Terus sekali gigi kekal. Okey? Sebab tu lepas ditampal, nurse akan bentuk macam mana gigi asal kamu, permukaan gigi itu. Bentuk betul-betul, tidak boleh tinggi, tak boleh rendah sangat. Lepas tu, kamu dapat mengembalikan fungsi asal gigi itu untuk mengunyah makanan. Faham? Itulah tentang tampalan gigi. Sebab tu, lepas ditampal, tak boleh makan makanan gunakan gigi sebelah tu lepas tampal 1 hari. Takut tampalan itu pecah, tak tahan. Okay? Kalau nurse buat cincai, tak betul, makanan kotoran masih lekat dalam gigi itu, lepas ditampal, dia akan merosak ke dalam lagi. Satu tak boleh, mesti bersih. Waktu tampalan, waktu ditampal, gigi itu mesti dibersihkan, dikeringkan, dilapis dengan bahan simen. Lepas tu tampal guna amalgam atau bahan berwarna putih. Supaya gigi itu tahan lama. Hingga kamu mendapat kerja jadi pensyarah, jadi cikgu, jadi doktor gigi, tampalan tu masih ada. Sebab tu kamu mesti jaga kebersihan gigi. Gosok setiap hari lepas ditampal. Okey. Tengok gigi depan. Kalau kamu waktu sekolah menengah, lepas cek gigi, kalau ada rosak gigi, tengok pada bahagian di atas gigi tu. Ada lauk hitam-hitam cepat pergi klinik. Mesti periksa gigi setahun sekali. Cek gigi. Kalau tengok ada rosak sedikit, mesti pergi cepat-cepat. Buat appointment. Minta surat dari pengetua sekolah. Lepas tu, pengesah kamu seorang pelajar, tak ada bayar. Okey, tengok sebelum dan selepas. Yang atas tu sebelum. Yang di bawah tu selepas. Lepas ditampal, kita perlu gosok gigi dengan cara yang betul dan berkesan. Jangan gosok sembarangan saja. Gosok teknik yang betul. Kalau tidak, makanan melekat di tampalan gigi tu,
tambalan tu rosak semula. Apa bukan gigi tu rosak semula? Satu tu ada rasa ngilu. Satu, pastikan lepas gosok gigi, cek gigi dalam cermin. Lalu cermin tengok. Kalau ada tampalan yang tanggal, yang pecah-pecah tu, cepat pergi ke klinik. Tengok. Persekeleran. Persekeleran ini ialah kita lakukan tujuan membuang karang gigi atau kekeles untuk mengembalikan kesihatan gusi semula. Walaupun gigi tak ada rosak, kekeles mesti dibuang. Kekeles ni tak dapat dibuang menggunakan berus gigi, pasal guna peralatan gigi. Lepas tu, kamu mesti lepas buang kekeles tu berkumur dengan air garam atau Listerine supaya gusi kamu cepat sembuh. Kalau kamu tak buang kekeles tu, lama-lama kelamaan dia akan masuk, jangkitan tu masuk dalam tulang rahang, tulang alveolar gigi kamu tu, penyokong gigi tu, tisu-tisu penyokong gigi kena jangkitan, lama-lama gigi tu jadi longgar sebab penyokong gigi kamu tu sudah tak ada lagi, tak sehat lagi, sudah kena jangkitan. Jangkitan tu. Satu, kita mesti buang karang gigi tu secepat mungkin supaya gusi kamu dapat sehat semula. Selagi karang gigi tu tak dibuang, tak dibersihkan, gusi kamu sentiasa merah, kena infeksi. Okey? Kalau tengok keadaan ini, tengok sebelum dan selepas. Sebelum, selepas. Kalau tengok gigi macam ni, kita harus cepat-cepat pergi ke klinik. Kalau kamu tak buang, mulut kamu akan berbau busuk. Walaupun gigi tak ada rosak. Disebabkan kekeles ini, dia boleh menyebab penyakit lain. Kamu jadi batuk, kuman-kuman dalam mulut sentiasa ada. Serta tak bersih. Campur dengan makanan kamu lagi. Lama-kelamaan gigi tu boleh longgar, pas gigi tu jadi panjang. Gusi kamu jadi menyurut. Jadi penyakit periodontium. Faham semua? Tengok. Rawatan ortodontik. Kalau nurse tengok gigi kamu jongang atau gigi berlapis untuk tahun 6 atau tahun 5, nurse akan bagi surat, suruh bapak kamu atau mak kamu bawa ke klinik Lanang atau Oyak sana. Jumpa doktor biasa dulu. Kenapa kita perlu rawatan ortodontik ni? Untuk supaya gigi yang tidak teratur tu atau berlapis untuk menyusun gigi supaya memperolehi gigitan yang sempurna serta membaiki paras rupa seseorang, menambah kecantikan muka kita. Bukan kita hendak ni, sebab ada setengah sebabnya ada kita ni menghisap pepet masa kecil, suka menghisap jari sebab gigi kita jadi jongang. Okey, tentu kita boleh aturkan gigi tu pakai besi. Rawatan ini ialah pakar buat. Kita jumpa doktor biasa dulu. Doktor biasa pastikan 3 kali datang. Kalau gigi masih kotor, tak bagi jumpa doktor. Nanti doktor itu marah pakar tu. Selagi gigi kita belum bersih, dia tak akan bagi surat. Sampai gigi itu bersih, baru dia bagi surat jumpa pakar ortodontik. Rawatan ortodontik sebelum dan selepas. Tengok gigi berlapis, yang bawah tu gigi dah tersusun. Tengok gigi berlapis sikit, perlu jumpa. Gigi tak boleh tutup, tengok gigi berlapis bawah tu. Okey, gigi berlapis perlu rawatan ortodontik untuk menambah kecantikan wajah. Kalau gigi kita macam ni, cantik tak kalau kita senyum? Mungkin nasib kamu nanti jadi doktor ke, jadi cikgu. Kalau keadaan gigi cuma cantik, satu pergi masa kecil ni perlu buat rawatan ortodontik. Sebab rawatan ortodontik ni untuk pelajar sekolah saja. Kalau kamu sudah dewasa, orang takkan layan kamu. Rawatan ini jika diberi pada murid, gigi bebas, teris, tak ada gigi rosak, penyakit gusi tak ada juga. Baru doktor pakar tu buat untuk kita. Dia akan cabut salah satu gigi belakang untuk menarik akar gigi tu supaya dia tersusun semula. Kalau lepas pakai besi ni, kita mesti jaga kebersihan gigi. Kita boleh makan barang melekat kan, baik gas yang manis, takut gigi tu rosak sebab manis tu melekat pada besi tu, gigi jadi rosak semua. Okey. Rawatan endodontik. Rawatan endodontik ni
adalah rawatan tampalan yang melibatkan gigi jika keadaan karies gigi telah melarat ke bahagian pulpa dan gusik bernanah akibat infeksi. Kalau gigi itu masih cantik, tapi rosak dia sudah sampai ke akar. Kamu sayang gigi itu, kita ada pakar resto di Sibujaya, klinik Sibujaya. Kamu boleh bersuara dengan doktor, minta buat rawatan endodontik. Buat cuci akar tu, tapi mesti datang beberapa kali untuk gigi itu dibersihkan. Sampai gigi itu sehat, baru dia buat tampalan gigi semula. Proses membersih akar gigi sebelum buat tampalan. Dicuci beberapa peringkat-peringkat. Sampai gigi itu sehat, baru dia buat tampalan gigi. Cabutan gigi. Cabutan gigi, dia selalu kamu ada pernah mendapat pengalaman cabutan gigi. Bagi gigi yang tidak dapat diselamatkan, seperti gigi bernanah. Ada nanah kemih, perlu dibuang. Kalau tak buang, dia akan bernanah semula, menyebabkan muka kamu bengkak. Ini rujuk. Rujuk ke doktor dulu, makan antibiotik, baru dicabut. Gigi tak boleh diselamat lagi, dia sudah kram gigi sudah teruk, tak dapat dibentuk semula. Rawatan pencegahan yang nurse buat untuk kamu selalu. Sealant fissure dan penyapuan Florida. Sealant fissure. Sealant fissure ialah bahan khas untuk dilekat pada fissure alur gigi yang dalam bagi mencegah karies gigi atau kerosakan gigi pada gigi geraham kecil dan geraham belakang yang bebas karies. Lepas tu nurse cek awal tahun, yang kalau alur je dalam, nurse akan bersihkan, bersih-bersih, lepas tu letak bahan ini dan bentuk letak satu bahan untuk mencegah kerosakan gigi. Takut gigi kamu rosak, buat letak awal benda ni. Gigi kamu belum rosak, tapi untuk pencegahan. Inilah pencegahan rawatan. Terutama sekali gigi geraham. Tengok. Rawatan pencegahan. Sealant fissure sebelum dan selepas. Ini sebelum dan selepas. Tampal awal. Sini penyapuan Florida. Penyapuan Florida ini maksudnya untuk mencegah kerosakan gigi. Supaya gigi kamu kuat. Sapu awal-awal untuk tahun gigi kekal. Kalau dia takut, kalau dia ada macam nak rosak-rosak, letak warna putih-putih tu, letak awal Florida. Untuk mencegah karies gigi dan menguat permukaan gigi. Ini nurse selalu buat. Tengok, dah sapu tepi, lepas sapuan ini, tak boleh berkumur setengah jam. Tak boleh minum air dulu. Sebenarnya tak boleh telan air liur. Ludah saja. Takut fluoride tu telan kita, dia bertulang terapuh. Kita mesti berludah saja. Jangan telan air liur. Penyapuan fluoride, tengok. Kita sapu dulu, tak boleh berkumur, tak boleh gosok gigi, tak boleh minum air dalam 1 jam. Supaya gigi itu kuat semula. Memberus gigi setiap hari adalah tanggungjawab anda semua. Untuk mencegah kerosakan gigi, untuk kesihatan dalam mulut kita. Mesti gosok lidah. Selain gigi, kita gosok lidah juga. Mencegah adalah lebih baik dari dirawat. Okey, sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Dan jangan lupa memberus gigi setiap hari, pagi dan sebelum tidur malam. Buat amalan ini sampai kamu jadi dewasa. Dari kecil hingga kamu dah besar dan hingga kamu dapat kerja, kamu mesti kekal tabiat ini. Pergi ke mana-mana bawa berus gigi. Jangan tinggal berus gigi di rumah. Kalau kamu pergi kursus kah, pergi melancong, bawa berus gigi bersama. Walaupun satu malam pergi dengan rumah orang, bawa berus gigi. Jangan lupa tak bawa berus gigi. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Jumpa lagi. Jaga kesihatan kamu. Jauhilah kita dari wabak COVID. Bye-bye.